Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini seperti malam-malam biasa, kita akan bercakap tentang topik apa? Kita akan bercakap tentang topik berkenaan dengan PCOS. PCOS. Apakah PCOS? Mungkin ada yang tertanya-tanya, Coach, PCOS ni mendatang apa, Coach? Kan? PCOS ni apa sebenarnya? Apa benda PCOS ni? Kan? So, hari ni kita akan menyentuh PCOS tu apa, macam mana PCOS ni boleh mengganggu kita punya kesihatan, apakah sebenarnya impact PCOS terhadap kehidupan kita, terhadap rumah tangga kita, dan macam mana juga PCOS ni boleh menjadikan kita jadi kurang berketerampilan menarik, bukan setakat pada orang luar sahaja tapi malah kepada suami kita sendiri juga. So hari ini kita akan menyentuh tentang topik PCOS. Dan saya buka cap, panas gila. Saya nak bercakap tentang PCOS. Kenapa nak cakap tentang PCOS? Sebabkan PCOS ni adalah satu masalah yang ramai orang ada. Dan bila ramai orang ada dan dia tak tahu nak cakap macam mana, hari inilah topik kita, yang mana ianya akan memberikan kita sedikit information berkenaan dengan bagaimana untuk kita fahami lebih lanjut tentang PCOS dan macam mana kita boleh membantu lebih ramai lagi orang supaya mereka dapat keluar, dapat bebaskan diri mereka daripada masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Waalaikumsalam Puan Siti Ahmad. Hai Coach, hai Puan Hayati Yunus. Saya harap sihat-sihatlah hendaknya. Waalaikumsalam Imah di sana. Saya Syah di sini. Alright. Okay, now siapa yang dah ready nak tahu pasal topik ni? Siapa agaknya, saya nak tanya secara jujur boleh tak? Siapa dekat sini kenal anyone yang ada masalah PCOS ni? Sebab student saya sebenarnya ada dua orang yang dah ada masalah PCOS ni, dan Alhamdulillah dia tak bagi tahu lagi kat saya apakah progress dia, tapi yang saya tahunya berat badan dia turun lah. Dan doktor memang paksa dia untuk turunkan berat badan sebab itu adalah salah satu daripada solution untuk settlekan masalah PCOS. Dan hari ini kita akan menyentuh soal ni dan macam manakah cara seseorang itu dapat menurunkan berat badan mereka apabila mereka mengalami masalah PCOS. So, siapa kat sini boleh tak tolong komen siapa dekat sini kalau katakan korang kenal sesiapa yang ada masalah PCOS ni. So, kalau katakan ada masalah PCOS kalau katakan kenal sesiapa yang ada masalah PCOS, boleh tak komen? Atau berapa ramai kat sini yang kenal ataupun kenal sesiapa yang ada masalah PCOS. Sebab best sebenarnya kalau katakan kita dapat bercakap tentang topik ni, dan saya rasa macam topik ini adalah satu topik yang ramai orang perlu bercakap tentang hal ini. Kan kita kena jadi lebih open minded sikit supaya masalah kita selesai. Masalah ramai orang, dia orang tak nak jadi open minded dan apa yang berlaku kepada mereka, dan mereka berada di dalam situasi itu dalam tempoh masa yang agak lama lah. Alright, so boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batai Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 2 ke 3 masa 7 hari saja. Okay, ada yang komen, saya lean, ada PCOS. Okay. Alright. So, sebelum saya nak cakap lebih lanjut, sebelum saya nak bercakap lebih lanjut, saya bukanlah seorang doktor, saya adalah seorang fitness coach. Okay, fitness coach yang telah membantu lebih daripada 200 orang untuk kurus, pendek kata. So, saya tak menggunakan sebarang pil kurus, saya tak menggunakan sebarang ubat kurus sebab bagi saya menggunakan produk-produk tersebut tidak membantu seseorang itu untuk kurus. Jadi bila kita keep on menggunakan produk kurus, mungkin sebenarnya target berat, kita nak turunkan berat, tapi apa yang berlaku kepada kita tak jadi kurus pun, malah kita mungkin datang penyakit-penyakit yang lain. Alright, hai Kak Azian, apa khabar? Alright, siapa yang dah ready untuk saya share tentang topik ni? Kalau dah ready untuk saya share tentang topik ni, boleh tak komen dia dah ready, sebab saya nak share dah sekarang
apakah sebenarnya benda yang kita boleh share dekat sini. Okay, again kepada mereka yang mungkin sedang menonton saya di dalam Facebook group ataupun mana-mana tempat yang orang lain share, saya sarankan untuk you all berada di dalam Facebook page Syah AK, sebabkan dekat situ adalah di mana saya akan buat live, di mana saya buat live hari-hari. Sehari saya buat 2 kali lah kan. Waalaikumsalam Puan Iziani, apa khabar? Okay, now ready Puan Azmimah Abdul Rashid. Hai. Okay, now apakah itu PCOS? Waalaikumsalam Kak Asmah. Okay, apakah itu PCOS? Saya rasa ramai tahu apakah itu PCOS, cuma yang tak tahu macam nak settlekan aja. Okay. Hai Puan Ashikin, hai Puan Irawati, hai Yunus. Ready. Waalaikumsalam Puan Irawati. Right. Ada coach kawan saya seorang. Okay, ada yang tahu, ada alhamdulillah segar. Okay, now apakah PCOS? PCOS tu dia bermaksud Polycystic Ovary Syndrome. Dia adalah satu penyakit yang dihadapi oleh wanita sahaja. So sesiapa yang bukan wanita, lelaki ke ataupun makhluk antara lelaki dan wanita tu kan, tak sebutlah nama. So mereka takkan ada PCOS. Yang ada PCOS adalah mereka yang ada ovary. Alright. So dia adalah satu penyakit iaitu hormon, masalah hormon yang berlaku kepada wanita yang menyebabkan perempuan akan ada masalah. Antara masalahnya adalah kitaran period dia tak teratur. Dia akan terkumpul banyak fluid, banyak cecair-cecair, macam follicle nama dia kan, dan dia macam menyebabkan susah untuk bila seorang setiap bulan wanita ada period, dan dia akan keluarkan ovum kan pada dia punya ovary. Sebabkan ada follicles ni, dia akan menyebabkan perempuan ni susah nak keluarkan dia punya telur ataupun dia punya ovum. Jadi menyebabkan dia ada masalah sedikit tentang reproduction, masalah untuk kesuburan, dia akan ada sedikit masalah kat situ. Okey, jadi kenapa sangat-sangat gila penting untuk kita menyentuh topik ini? Alright, dalam tempoh sekarang ni kita dalam PKP kan. PKP mungkin dulu mungkin suami isteri ni busy bekerja dan sebagainya. Musim PKP ni lah musim di mana suami dan isteri ni akan lebih spend masa bersama-sama sikit. Jadi saya yakin gila 9 bulan daripada sekarang hospital akan penuh. Bukan penuh disebabkan COVID-19, tapi penuh disebabkan ramai orang yang akan melahirkan anak. Jeng kan. So itulah menjadikan seseorang itu penting sebenarnya. Hai Muhammad Huzairi Kui. Okay, Q Nur Salmiza. Okay, now kenapa pentingnya untuk kita memahami tentang PCOS ni? Sebabkan PCOS ni adalah satu masalah yang biasanya berlaku kepada wanita, dan sebenarnya rakyat Malaysia antara rakyat yang agak ramai orang ada masalah PCOS ni juga, dan mereka kurang berkeyakinan untuk bercakap kepada para doktor sebabkan masalah dia. Waalaikumsalam Kak Sarisah. Okey, tahniah sebabkan buat Facebook page. Nama Facebook page Kak Sarisah adalah Diet Zaman Now. Boleh follow Kak Sarisah Saini punya Facebook page, Diet Zaman Now. Alright, Kak Sanisah merupakan saya punya ejen, bersama juga dengan Kak Azian, ada juga dekat sini siapa lagi, Kak Asmah, Puan Siti Ahmad, right? Siapa lagi? Right, so tak apa, saya teruskan. Okay, Sofa boleh follow ke saya punya topik sekarang ni. Puan Azita pun salah seorang daripada ejen saya juga. Sofa boleh follow ke saya punya explanation sekarang ni? Saya cuba nak explain dengan sebaik mungkin tanpa menggunakan perkataan-perkataan yang orang susah nak faham. Bila saya explain dengan menggunakan perkataan-perkataan yang susah nak faham, jadi saya sangat gila percaya orang tak faham. Waalaikumsalam Cik Ta. Puan Azita Tarmizi kita. Now, seterusnya, bila kita dah tahu apakah masalah PCOS ni, berapa ramai orang ada, berapa ramai orang tak ada, siapa yang biasa ada, dan apakah sebenarnya emosi yang akan melekat kepada masalah PCOS ni, antara emosi tersebut adalah rasa stres, rasa marah, rasa macam tension sebabkan kawan-kawan kita yang kahwin sama waktu dengan kita tu, diorang dah ada 2, 3, 4 orang, 5 orang, 6 orang anak dah, tapi kita tak ada anak lagi. Kalau
kalau katakan dapat pun lepas tu gugur, maksudnya something yang benda yang berlaku lah. So apakah simptom-simptom PCOS ni? Antara simptom PCOS ni adalah antaranya period tak teratur, antaranya bila benda ni berlaku. Kenapa jadi period tak teratur? Sebabkan hormon yang tak stabil. So bila hormon tak stabil, period pun tak teratur. Macam itulah. Dan bila kalau katakan hormon tak stabil, period tak teratur, percayalah cakap saya, memang emosi seseorang wanita pun akan terganggu juga. Now, seterusnya pula, bila seseorang itu ada PCOS, mereka akan ada banyak hormon androgen. Apakah hormon androgen? Okay, hormon androgen adalah sejenis hormon yang biasanya ada pada lelaki. Biasanya lelaki, kalau katakan dia pergi, contohlah kan, macam saya punya circle ni ramai yang pergi gym. Kalau katakan mereka yang ambil androgen ni, mereka akan lebih mudah menampakkan kejantanan dia tu kan. So, bila perempuan ada terlebih hormon androgen, antara benda yang akan berlaku kepada dia adalah, antara pertamanya sekali adalah dia akan tumbuh bulu-bulu di badan mereka. Tumbuh bulu-bulu di badan, di muka, dan ianya akan menjadikan macam, nama dia macam tumbuh bulu kat badan-badan kan. Kadang-kadang sampai tahap dia ada banyak gila jerawat, dan sampai satu tahap dia boleh ada macam masalah kebotakan seperti lelaki. Nama dia adalah M pattern baldness. Macam M ni macam kan, biasa kat sini dia botak lah biasanya. Macam tu namanya M pattern baldness. So itu adalah punca kenapa banyak sangat hormon androgen. Dan of course, selain daripada tu, okay, hi Nur Amira. Okay, tak apa, it's okay. Saya harap sharing yang saya bagi ni, sharing yang saya bagi ni akan membantu ramai orang supaya dapat sedikit manfaat daripada sharing saya. Dan of course, saya bukan doktor. Saya hanya share apa yang saya tahu. Saya share apa yang saya dah belajar daripada doktor-doktor saya, doktor-doktor yang kawan-kawan saya juga. Dan saya akan share dengan you all supaya kita sama-sama akan dapat buat sesuatu untuk jadi lebih sihat. Jadi sekiranya you all ada PCOS, you all ada macam penyakit-penyakit yang saya sebutkan ni, ataupun ada simptom-simptom yang saya sebutkan ni, saya really strongly sarankan untuk you all pergi berjumpa dengan doktor dan minta consultation daripada mereka lah. Alright, so tadi saya sebut simptom-simptom PCOS ni antaranya macam period tak teratur, keduanya androgen mereka akan banyak. Dan apakah efek androgen? Bulu di badan, bulu di muka akan tumbuh, walaupun bulu tu halus-halus tapi still bulu, right? Macam bentuk lelaki dah. Keduanya dia akan macam ada pimples ataupun jerawat yang terlampau banyak. Ketiga, benda yang berlaku juga, mereka akan ada kebotakan seperti lelaki, right? So itu adalah benda yang berlaku. Yang ketiga juga, simptom apakah yang ketiganya adalah nama simptom tu adalah cyst dekat ovary. Nama dia adalah polycystic ovary. Maksudnya ada banyak cyst dekat dalam ovary dia. Dekat ovary dia, dekat tube fallopian dia, dekat rahim dia ada banyak. So that's why susah sebenarnya telur ataupun ovum akan keluar dan untuk ready untuk persenyawaan. Jadi bila benda berlaku, ada banyak sangat cyst yang berada dekat daripada ovary sampailah ke tube fallopian, sampailah ke rahim. Macam mana ovary tu nak melekat dekat dinding rahim kan, especially bila dah ready untuk persenyawaan dengan suami. Macam itulah maksud saya kan. Saya tak nak cakap terlalu ni sangat. Saya strongly suggest, sekiranya you all macam nak tahu lebih lanjut, boleh contact doktor you all untuk dapatkan advice yang lebih mendalam. Okay, so far siapa dah follow, siapa dah boleh faham setakat apa yang saya dah share sekarang ni? Sebab lagi best kalau katakan kita dapat berinteraksi bersama-sama, supaya apa yang saya share ni you all akan faham. Dan bila you all faham, you all akan lebih mudah tahu apa yang patut dia buat. Sekali lagi saya sebut, saya bukan seorang doktor, right? Saya bukan seorang doktor. Apa yang saya buat adalah membantu mereka yang ada masalah berat badan. Tapi salah satu punca seseorang itu jadi susah nak turunkan berat badan juga adalah disebabkan PCOS. Doktor akan suruh you all untuk turunkan berat badan. Salah satu punca, salah satu daripada solution dia jugalah. So soalan dia, bila kita nak jumpa doktor? Bila kita nak jumpa doktor? Bila mana period kita? Bukan period kita, saya tak period. Apa kerja dah aku nak period? Itulah dianya kan. Sekali-sekala saya rasa, sebab kenapa saya nak share topik ni, sebab saya rasa macam
kita perlu bercakap tentang benda yang berlaku secara realiti, terutamanya bila melibatkan berkenaan dengan penurunan berat badan. Sebab PCOS ni berlaku juga, salah satu punca dia ada terlalu banyak juga masalah. Alright, saya sendiri ada PCOS, fibroid paling menggerunkan saya. Okay, alright. Okay, siapa saya doakan mereka yang ada PCOS ni supaya sembuh lah. Alright, so selain daripada itu, bila masa kita patut jumpa doktor, kita jumpa doktor bila kita punya period tak teratur sangat, bila kita experience terlalu banyak kali attempt untuk dapatkan anak tapi tak berjaya. Okay, ataupun bila start ada macam bulu-bulu halus yang tumbuh dekat badan, bila start ada macam jerawat terlalu banyak sangat. Dan yang paling kritikal sekali yang bila sentuh tentang topik faktor fizikal selain daripada masalah berat badan, mereka juga akan ada masalah macam M-pattern baldness. M-pattern baldness ni kalau saya nak tunjukkan, saya tak ada contoh dekat kepala saya. Alhamdulillah, saya tak ada lebat sangat rambut saya, tapi tak adalah M-pattern. Kawasan ini yang akan macam botak sikit. So itu yang akan menyebabkan nampak macam botak macam lelaki. So kalau katakan jumpa masalah-masalah macam itu, saya sarankan untuk terus pergi jumpa doktor. So now, saya dah sebut tentang apakah itu PCOS. Saya dah sebutkan juga apakah simptom ataupun apakah macam mana kita nak tahu kita ni ada PCOS ke tidak. Dan saya nak bagi tahu pula apakah punca-punca dia. Right, punca-punca dia sebenarnya bukan, kajian dah dibuat lah. So far boleh follow ke? Dua subtopik yang pertama saya ni, kalau boleh follow, boleh tak komen? Dah boleh follow, boleh tak kan? Sebab saya tahu berapa ramai yang follow, berapa ramai yang tak follow. Siapa dekat sini yang mungkin faham, siapa dekat sini mungkin tak faham lagi. Sebab saya nak pastikan semua orang faham. Kita ni macam-macam. Aku ni tak nak period. Kalau boleh bekam je lah kan, sikit. Okay, kepada mereka yang sedang menonton saya dekat luar sana, saya sarankan untuk bersama dalam Facebook live saya ni, supaya kita akan dapat information yang lebih cepat bila saya buat live. Okay, now saya terusnya apa? Untuk yang ada PCOS memang wajib kena turunkan berat badan. Ni doktor yang suruh. Betul, exactly. Right, dah follow. Bagus. Alright, alhamdulillah. So memang doktor akan sarankan untuk turunkan berat badan. So itu adalah salah satu solution. So bila kita cakap nak turunkan berat badan, so better lah korang jumpa bomoh kurus. Baru pagi tadi kot, tengah hari tadi saya dapat satu lagi nama. Nama tu macam bunyi kelakar sikit, toyol kurus. Sebab saya mencuri lemak orang. Tapi tak apa, kita teruskan kepada apakah punca dia. Punca PCOS tak ramai kan. Dah dibuat kajian, memang tak nampak apakah punca sebenar PCOS. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadikan PCOS ni PCOS. PCOS tu apa? PCOS ni apa? Okay, PCOS ni seperti mana saya sebutkan tadi, dia adalah polycystic ovary syndrome, yang mana ada berlaku banyak perkara seperti macam period tak teratur sehingga mengganggu kita punya, na'udzubillah, saya tak nak period, mengganggu wanita punya keteraturan period, dan juga ianya mengganggu kesuburan wanita, dan dia juga akan mengakibatkan seseorang wanita tu ada androgen yang berlebihan, sehingga kan ada bulu dekat bahagian muka, bulu di bahagian badan. So dia juga akan menjadikan seseorang wanita tu juga ada kebotakan kebotakan di kepala, dan juga ada menjadikan juga seseorang itu melekat dalam aku, sedih betul. Alright, ada juga menjadikan seseorang itu dia jadi macam jerawat terlalu banyak. So itu adalah punca-punca, itu adalah simptom-simptom PCOS. Seterusnya, apakah faktor-faktor yang menjadikan PCOS tu PCOS? Antaranya adalah insulin yang terlalu banyak sangat. Bila insulin tu terlalu banyak sangat, jadi bila kita makan sesuatu tu, badan kita tak dapat nak grab sangat insulin. Bermaksud begini tau, bila
insulin yang banyak bila insulin yang banyak tu bermaksud macam ni. Insulin ni sejenis siapa tahu insulin ni apa? Boleh tak komen? Tahu tak insulin tu apa? Faham. Alright, so now siapa boleh follow so far? Siapa boleh follow so far? Sebab saya nak explain satu benda yang agak complicated sikit, tapi saya cuba mempermudahkan dia. Saya cuba mempermudahkan dia supaya kita akan semua akan faham. Macam ni. Antara selamat malam coach, selamat malam Lara Kalisha. Hai Julia Nerina Jetman K Tahing. Thank you sebabkan tag kawan-kawan. Okay, now seterusnya apa? Seterusnya bila kita bercakap tentang benda macam ni, kadang-kadang saya kena susun ayat supaya lidah saya tak tergeliat dan saya akan bagi mudah orang faham. Okay, antara masalah kenapa PCOS ni boleh berlaku in the first place sebabkan insulin yang terlalu banyak. Macam mana boleh jadi insulin yang terlalu banyak? Waalaikumsalam Puan Kamaziah, Kak Kamaziah, Izan Cookies. Insulin ni adalah sejenis hormon yang dikeluarkan oleh badan kita. Nama badan kita lah pankreas, nama tubuh badan kita lah organ dalaman kita. Tujuan insulin ni keluar adalah untuk menjadikan gula di dalam makanan kita sebagai tenaga. Sebab gula adalah sumber tenaga yang paling utama sekali pada badan, especially kepada mereka raya-raya Asia ni kan, memang dia jadikan gula ni sebagai sumber tenaga. Tapi kalau makan terlalu banyak sangat gula sampai satu tahap insulin kita dah tak dapat nak menampung, ada satu ketika yang mana badan kita kena keluarkan insulin lagi banyak. Bila insulin kita keluar lagi banyak, dia akan ada androgen juga. Jadi bila androgen ni keluar, dia akan menyebabkan masalah PCOS ni. Faham tak maksud saya? So androgen ni adalah hormon lelaki, tapi macam mana boleh ada dekat badan wanita? Secara natural pula tu kan. Antara sebabnya adalah pengambilan, antara disebabkan insulin yang berlebihan. Antara salah satu punca kenapa saya suka untuk bantu mereka yang ada masalah kencing manis untuk kurangkan pengambilan insulin yang berlebihan, sebabkan masalah ni lah, sebabkan masalah what we call that, masalah androgen nanti. Saya ulang balik semula bila orang ada seseorang tu ada kencing manis, dia akan cucuk insulin. So cuba tanya kepada doktor, bila injek insulin ni adakah hormon androgen saya akan keluar sehingga kan saya boleh ada penyakit lain iaitu PCOS? Cuba tanya dia macam tu. Sebab itu adalah salah satu punca kenapa juga kita ada masalah PCOS ni, sebabkan insulin yang terlalu banyak sangat dalam badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua pula, ada nama dia dalam bahasa orang putih dia low grade inflammation ataupun low grade kebengkakan. Biasanya ini berlaku kepada sel darah kita. Tujuan sel darah kita, macam mana sel darah kita ni boleh menjadi macam tu, disebabkan terlalu banyak sangat infection. Banyak sangat infection lah. So macam mana sebenarnya, saya akan bagi tahu pada penghujung rancangan ni kan, saya akan bagi tahu macam mana inflammation ni akan terhapus bila kita puasa. So benda tu akan membantu kita juga. Ada yang kata tersangkut-sangkut. So far boleh follow ke? So far boleh faham tak maksud saya? Boleh faham tak macam mana penceritaan saya sekarang ni? Sebab saya nak, kalau boleh nak bagi semua orang faham, kalau boleh nak bagi semua orang boleh tahu cara macam mana kita semua boleh menghadapi situasi ni. Right. Siapa boleh follow so far? Sebab saya nak masukkan topik, saya nak masukkan yang seterusnya sekarang ni. Alright. Ketiga punca dia juga adalah faktor keturunan, dan keempat juga adalah androgen yang berlebihan. So menyebabkan masalah-masalah saya sebutkan tadi lah. Alright. Kalau kita ada PCOS, susah atau tidak? Boleh. Sebenarnya boleh. Okay, saya nak menjawab soalan Puan Emilia Catrose. Alright, sebenarnya kita masih lagi boleh turunkan berat badan kalau ada PCOS. Tapi cara dia kena agak lain sikit. Dia
Sebabkan pertama, kita kena tahu dulu, kena tanya pada doktor macam mana kita punya insulin dalam badan juga. Adakah kita ada masalah kencing manis? Adakah kita ada masalah darah tinggi dan sebagainya? Sebab caranya berbeza-beza. Tapi walaupun caranya berbeza macam mana sekalipun, kita boleh juga turunkan berat badan. Memang itu pun dituntut oleh doktor untuk kita settlekan masalah PCOS ni, supaya kita akan dapat mudah turunkan berat badan juga. Bagaimana nak elakkan inflammation tu? Adakah lah juga mengganggu proses untuk kurus? Okay, now saya suka soalan Puan Ikin, sebab Puan Ikin Abdul Rahman adalah salah seorang daripada frontliners, nurses dekat situ, dan juga Puan Ikin juga adalah salah seorang daripada ejen kami juga. Dan alhamdulillah gabungan antara ejen Batal Fitness dan sebagai frontliner memang kebabung lah. Okay, inflammation ni macam mana nak hilangkan? Okay, antara salah satu cara yang kita boleh hilangkan dia adalah dengan cara bunyi dia macam tak percaya. Sebenarnya bila kita berpuasa tu, kita boleh mengurangkan inflammation dalam badan. Macam mana? Saya akan sentuh lebih detail dalam Black Magic Mentoring. Dalam Black Magic Mentoring saya akan sentuh topik ini. Nama topik tu bukan berpuasa, tak. Nama topik tu adalah tentang autophagy. Autophagy tu kita akan bercakap pada topik pada 24 hari bulan 4, lesson 46. Lesson 46 saya akan sentuh tentang autophagy. Macam mana autophagy ni boleh menjadikan inflammation ataupun sel-sel dalam badan kita yang rosak tu, supaya ianya dapat digantikan dengan yang baru, ataupun akan diperbetulkan supaya kita tidak ada lagi masalah inflammation. Dan honestly speaking, salah satu option untuk kita mudah jadi lebih sihat adalah dengan berpuasa. Seriously speaking, ini memang semua nutritionist akan cakap benda yang sama. Cumanya tak semua orang berani cakap macam ni, sebabkan diorang nak you all follow cara dia, dan you all juga boleh akan bersama dengan dia secara dalam tempoh jangka masa yang panjang lah. Jadi itu adalah satu rahsia. Saya akan cakap lebih detail tentang autophagy. Tapi saya nak tanya, berapa ramai dekat sini yang berada dekat dalam Black Magic Mentoring? Boleh tak komen berapa ramai yang ada dekat dalam Black Magic Mentoring? Sebab saya tengok berapa ramai lagi yang belum ada. Sebab dalam Black Magic Mentoring, saya dah letak 37 video, dan saya akan letak lagi dalam lebih daripada 30 video lagi, insyaAllah. Setiap video-video tu akan mengandungi information ataupun tentang macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan hanya tonton video sahaja. Dan of course, tonton video sahaja, kenalah amalkan. Adakah dengan cara pengambilan makanan bergizi air rendah boleh mengatasi masalah PCOS ni? Jawapan dia boleh. Boleh sahaja. So kepada mereka yang mungkin untuk yang berminat untuk mengetahui apakah itu Elite X contohnya, ataupun macam mana caranya untuk mendapatkan cara yang terbaik untuk turunkan berat badan melalui cara yang saya tengah ajar ni, boleh contact ejen-ejen saya macam Puan Siti Ahmad, macam Puan Azita Tarmizi, macam Kak Asmah Muhammad, alright. Boleh juga contact Puan Izan Cookies atau Puan Kamaziah, boleh contact Puan Ikin Abdul Rahman, boleh contact siapa lagi, Puan Sanisah Saini, boleh juga contact siapa lagi, Puan Azian Afa. So boleh contact diorang lah. Boleh contact diorang sebabkan bila you all contact diorang sendiri akan bantu you all juga macam mana you all dapat turunkan berat badan. Sebab senang juga bila perempuan dapat bercakap dengan perempuan, especially bila topik itu berkaitan dengan perempuan. Takkanlah nak cakap dengan saya, coach saya ada PCOS, tolong saya, aku nak tolong macam mana? Betul kan? So that's why contact lah ejen-ejen kami yang sedia membantu. Banyak video tapi tak semua boleh tengok lagi satu persatu. Okay, InsyaAllah sebenarnya ada banyak sangat video. That's why pentingnya untuk kita tonton dan belajar daripada situ tentang macam mana cara kita boleh turunkan berat badan dengan cara atau kaedah yang betul mengikut keperluan peribadi. Dan of course, caranya adalah right, next, apa lagi? Apa tadi? Okay, apakah masalah PCOS ni? Okay, kalau dengar sini baik-baik. Apakah masalah yang PCOS ni boleh jadi kita? Antaranya adalah ketidaksuburan. Saya serius nak turunkan berat badan. Puan Emilia Cat Rose, boleh contact ejen-ejen kami yang berdekatan. Ada yang dekat bahagian Seremban, Melaka,
ada yang kat bahagian Pahang, ada kat bahagian pantai bahagian Kelantan, ada kat Johor, ada dekat Sabah, ada dekat Sarawak. Boleh contact mereka. Jangan give up lagi Puan Emilia. Tolong dia. Jangan bagi dia give up. Kita sebenarnya boleh, semua orang boleh turunkan berat. Next is, apakah sebenarnya masalah kesan-kesan daripada PCOS ni? Alright, antaranya lah ketidaksuburan. Kedua, masalah diabetes. Masalah diabetes ketika mengandung. Itulah keadaan dia. Dan juga akan menjadikan seseorang itu masalah darah tinggi. Dan juga yang ketiga, boleh jadi seseorang itu Putrajaya. Boleh je contact mana-mana ejen kami yang dekat dengan area KL. Right, so dia boleh juga membantu. Right, dia juga boleh membantu, akan menjadikan kita keguguran dengan mudah ataupun kelahiran pramatang. Dia juga akan menjadikan masalah hati yang rosak ataupun hati yang sel-sel hati yang rosak. Sebabkan terlalu banyak sangat fat ataupun terlalu banyak sangat lemak yang terkumpul di bahagian hati. Itu akan menjadikan seseorang itu ada masalah ini. Next, dia akan menjadikan juga bila seseorang tu ada PCOS, dia akan menjadikan seseorang itu susah untuk menjadikan makanan tu kepada tenaga. Bermaksud metabolisme dia rendah. Dia akan menjadikan juga seseorang itu kolesterol dia terlampau tinggi ataupun kandungan lemak dalam badan dia terlampau tinggi, sehingga kan boleh menyebabkan seseorang itu ada masalah jantung. Bahaya gila kalau katakan dibiarkan masalah PCOS ni dalam tempoh jangka masa yang lama tanpa dirawat. Jadi kena buat sesuatu sekarang. Kalau katakan seseorang tu ada PCOS tapi tak berada di dalam landasan yang betul, betterlah buat sekarang. Dan seterusnya pula, masalah kencing manis ataupun pra-diabetes, dia juga akan menjadikan kita macam tidur yang susah. Satu lagi, akan ada masalah dengan bila tidur tu macam ada tersumbat, macam ada susah nak bernafas, macam tersangkut lah waktu tidur tu kan. Nama dia sleep apnea salah satunya. Seterusnya dia akan menjadikan seseorang itu depressed. Dia akan menjadikan seseorang itu rasa tak senang duduk, rasa macam tension. Akan menjadikan seseorang itu juga masalah makan kita tak menentu. Sebab bila kita bercakap tentang depression, bila kita bercakap tentang emosi terganggu ni, kadang-kadang dia akan terus menjadikan seseorang itu makan secara suka hati dia. Visceral fat lah, betul. Visceral fat tu lah maksudnya lemak di bahagian hati. Lemak di bahagian organ tubuh lah. So nampak macam bahaya. Right. So saya tak nak sebut visceral fat tu, orang tak faham. So next is dia akan menjadikan kencing kita keluar darah. Bukan period tapi kencing kita keluar darah. Dan yang paling teruk sekali adalah masalah kanser. Masalah kanser di bahagian nama dia uterine lining, bahagian terbelah-belah bahagian belah-belah pundi kencing, ataupun dalam bahasa orang putih dia endometrial cancer. So nak dipendekkan cerita, bila saya sebut semua sekali, korang akan realize satu benda. Apakah dianya? Mereka yang ada masalah PCOS ni mostly adalah orang yang ada masalah berat badan. So doktor pastinya akan suruh, benda pertama sekali kita kena buat adalah turunkan berat badan dulu. Tapi cara dia macam mana? Macam mana cara yang terbaik untuk turunkan berat badan? Adakah dengan cara exercise sahaja? Tambah pula musim PKP ni pula, ya Allah susahnya. Tengok je apa dekat dapur tu, semua nak cekau. Tapi macam mana cara yang terbaik? Sebab setiap individu lain, orang lain cara mereka untuk turunkan berat badan. Lain orang lain keperluan dia bila sentuh bab makanan dan ikut keperluan mereka. Jadi penting gila. Sangat gila penting untuk kita mengetahui apakah yang patut kita buat. Kita kena mulakan sesuatu sekarang. Sebab macam saya selalu sebutkan sebelum ni, bila kita mulakan langkah pertama, insya-Allah kita akan tahu apakah langkah kedua kita. Bila kita buat langkah kedua kita, insya-Allah kita akan tahu buat langkah ketiga kita. Yang penting sekali, bilakah langkah pertama kita. Kalau katakan kita dah buat langkah pertama tapi cara tu salah, cuba cari jalan untuk pergi ke langkah kedua tu
bila kita berada dalam landasan yang betul pula. Jadi landasan yang betul itulah susah kita nak buat, melainkan kalau katakan kita mulakan sekarang dengan klik link yang diberikan oleh ejen-ejen kami. InsyaAllah dia boleh bantu kita untuk menurunkan berat badan juga. So that's why penting untuk kita mulakan langkah kita yang pertama, iaitu pertama sekali turunkan berat badan. Ada yang cakap kan turunkan berat badan tapi ambil ubat hormon dan ubat darah tinggi, tu yang berat lambat turun tu. Okay, betul. Bila that's why saya cakap, apakah doktor akan suggest kita buat apa? Okay, bila kita dah tahu dah semua benda ni, doktor akan suruh buat apa? Doktor akan pertama sekali of course suruh kita turunkan berat, tapi tengok juga adakah kita dapat atau tahu nak turunkan berat badan. Kalau katakan kita dah diberi masa, katakan beberapa bulan tak dapat turunkan berat juga, mungkin naik pula berat badan kita, doktor akan bagi ubat hormon. Sebab kenapa? Antara punca utama kenapa PCOS ni berlaku adalah sebabkan hormon yang tak teratur. Tiba-tiba wanita ada androgen, macam tiba-tiba lelaki saya ada estrogen pula. Of course lah saya akan jadi sajat. Okay, so itu kalau katakan lelaki ada hormon perempuan, saya lelaki ni akan jadi macam perempuan. Kalau perempuan ada hormon lelaki, perempuan akan jadi macam lelaki. Macam itulah point dia kan. So sebabkan nak memperbetulkan tu, doktor akan bagi hormon perempuan kepada perempuan supaya hormon lelaki tu akan diturunkan. Tapi masalah sekarang ni, hormon perempuan biasanya hormon perempuan ni dia menggemukkan. Itulah hakikat dia. Jadi cuba elakkan pengambilan hormon yang tertentu. Alright, sebab kalau kita ambil hormon tertentu, hormon kita pun akan terganggu, dan bila hormon kita terganggu, kita akan susah juga nak menurunkan berat badan. Jadi apa yang saya nak sebutkan dekat sini adalah sekiranya you all tak nak ambil hormon yang doktor bagi, sebab kita takut bila kita ambil hormon dia akan menyusahkan kita menurunkan berat badan. Tapi sebenarnya kita kena turunkan berat, tapi kita tak tahu macam mana nak buat pula. So kalau katakan kita tak tahu cara, insya-Allah saya boleh bantu anda. Macam mana saya boleh bantu anda? Korang boleh contact ejen-ejen kami yang berdekatan dengan tempat you all. Kalau katakan dekat Putrajaya, contact kat kawasan belah-belah Selangor, Putrajaya sana. Dekat Selangor kami ada Puan Iken Abdul Rahman dengan Puan Kamaziah sebagai ejen sah kami. Seorang ada dekat Banting, seorang lagi ada dekat Ampang. So kalau katakan mereka yang berada di Pantai Timur, bolehlah contact ejen kami, Puan Azita Tarmizi ataupun Puan Rugayah. Puan Azita Tarmizi dekat bahagian Pahang, Puan Rugayah dekat bahagian Kelantan. Ejen kami juga dekat bahagian selatan. Okay, Seremban kami ada 2 orang ejen, Puan Azian Afa dan Puan Hanis Yahya. Dan di Batu Pahat kami ada ejen Puan Asmah pula, 246. Dekat mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah 7 orang dah saya sebut. 2 orang lagi, seorang dekat Sabah dan seorang dekat Sarawak. Okay, boleh contact Puan Sanisa Saini, dan di Sabah boleh contact Puan Siti Ahmad. Yang penting sekali adalah cuba contact dulu dan tanya apakah sebenarnya yang you all nak settlekan masalah-masalah ni. Sebab saya yakin setiap orang ada masalah mereka yang berbeza. Mungkin masalah mereka PCOS, mungkin masalah mereka bukan PCOS, mungkin masalah diorang tak tahu nak start dekat mana. Dan bila tak tahu nak start dekat mana, percayalah cakap saya, kita pastinya tidak akan tahu apa yang patut dibuat. Masalah saya yang paling besar adalah migraine. Alright, jangan risau. Migraine semua tu banyak punca dia juga. Dan of course kita kena tahu juga, selain daripada kita kenali masalah kita juga kena kenali apakah juga solution dia. Alright, so macam saya, mungkin masalah saya sekarang ni saya rindukan gym. Jadi takkan saya nak pergi gym tengah-tengah PKP. Jadi solution saya, Allah hilang. Saya beli menatang ni Saya belilah ni bak kata Puan Ashikin. Saya lupa nama dia hari tu, tiba-tiba diingatkan. Nama dia resistance band. Alright, resistance band ni adalah salah satu cara yang boleh saya gunakan untuk selesaikan masalah saya tak pergi gym. Saya tak jual ni, saya je sebagai tahu je. Ini adalah solution saya. Bermaksud
setiap masalah ada solution. Setiap masalah ada jalan penyelesaian dia. Yang tak ada jalan penyelesaiannya lah mati saja. Kalau katakan kita masih lagi hidup, bermaksud kita masih lagi diberi peluang. Kita masih lagi diberi peluang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita ada. Jangan give up. Mulakan sesuatu. Kalau tak boleh start esok pun, start sekarang. Kalau tak boleh start sekarang, start semalam. Faham tak saya? Jangan tunggu sampai dah. Saya minta maaf Puan Sajat. Okay, Puan dah kena potong kaki sebabkan gula terlalu tinggi sangat. Oh, minta maaf Puan Sajat tak boleh pregnant langsung sebabkan Puan Sajat ada masalah PCOS. Jadi jangan sampai doktor cakap macam tu sehingga kan kita dan suami kita jadi macam tegang macam ni tegang gila, tak boleh nak ke mana sebabkan tak dapat nak zuriat, tak dapat zuriat lah. Jadi mulakan langkah kita sesuatu. Kalau katakan dah berada di dalam circle Batak Fitness ni, insya-Allah kita sama-sama akan settlekan masalah yang kita ada supaya kita boleh berada di tahap kesihatan yang baik. Saya ada juga student saya sebenarnya yang berumur 51 tahun yang dah bermula period balik, dan dia pun confused apa yang dah berlaku pada diri dia. So, point dekat sini adalah semua orang boleh jadi muda balik walaupun sebenarnya umur dia dah agak tinggi. Jadi jangan give up. Yang penting sekali, bila kita give up, kita takkan dapat mengetahui apakah potensi kita untuk mendapatkan tahap kesihatan yang lebih baik daripada sekarang. Jangan mengharapkan benda-benda yang magic. Jangan mengharapkan benda-benda yang miracle akan berlaku kepada diri kita. Terutamanya kalau kita tak buat apa-apa. Mulakan langkah kita sekarang. Saya ulang lagi sekali, mulakan langkah kita sekarang. Boleh contact ejen-ejen kami yang dah letak nombor telefon mereka di dalam ruangan komen. Dan again, kepada mereka yang sedang menonton saya di luar sana, bolehlah like Facebook page HIK dan menonton di dalam Facebook page HIK, dan supaya korang akan nampak nombor-nombor telefon ejen-ejen kami yang sedang meletakkan nombor telefon diorang. Alright, saya doakan dan saya ada berjaya. Saya harap sekiranya ada masalah-masalah yang berkaitan yang saya sebutkan tadi, jumpa doktor dengan segera. Tanya doktor apa yang patut dibuat. Alright, apa ubat yang patut diambil dan sebagainya, supaya kita akan selesaikan masalah kita dengan segera. Alright, kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 3 petang. Saya setiap hari buat live jam 3 petang dan 9 malam. Jumpa saya lagi esok jam 3 petang di dalam Facebook page HIK, dan kita akan bercakap lagi topik-topik yang lain. Dan kepada mereka yang berada dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat, saya sarankan, saya suggest lah kan, kalau katakan ada topik yang nak saya cakap, bagi tahu kat saya akan bincangkan di dalam live saya pada esok hari dan hari-hari akan datang, supaya semua orang akan mendapat manfaat daripada sharing yang saya berikan. Dan kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.